ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الدنيا إن شئت سهلا رب يسر Ini hadirin sekalian, insyaAllah pada malam ini kita ambil kesempatan yang keluar untuk membahaskan berhubung dengan tentang maulid Nabi. Kita tinggallah dulu berhubung dengan hadis Muslim kita. Sebab saya pergi mana-mana pun 2-3 hari ni kalau tanya benda yang sama. Tadi pun orang tanya hukum sambut perayaan maulid ni. Jadi insyaAllah dengan penjelasan ni kita rasa dapat memberi manfaat faedah kepada kita semua, khususnya orang yang mengaji dan juga amnya orang lain yang tersebar maklumat ini, insyaAllah. Jadi secara kesimpulannya, kalau kita tengok perbahasan ulama dan perbincangan yang dikemukakan oleh ulama ini, hukum sambut maulid Nabi ini terbahagi kepada dua. Kalau pertamanya, kalau bagi golongan ulama-ulama salaf ataupun golongan ulama sekarang yang berpegang ataupun cenderung kepada pegangan ulama salaf, mereka menganggap perkara ini adalah perbuatan ataupun amalan bid'ah. Sebab apa? Alasan golongan pertama kata di zaman Nabi tak pernah buat. Sahabat pun tak pernah sambut perayaan maulid Nabi ini. Tabi'in pun sama. Imam-imam mazhab pun tak buat. Dan Nabi sendiri, hari kelahiran dia tak buat. Macam mana orang lain pula tolong buat hari perayaan Nabi, hari kelahiran Nabi? Jadi alasan golongan yang pertama kerana benda itu suatu benda baharu yang diada-adakan. Dan yang kedua, pandangan golongan yang kedua, ulama-ulama yang berpegang kata harus. Tidak boleh dianggap suatu bid'ah yang ditegah dan diharamkan. Mereka berpegang dengan alasan-alasan bahawa orang Islam ini perlu memperolehi maklumat tentang agama. Jadi salah satu caranya untuk menyebarkan ajaran Islam ini melalui hari-hari kebesaran agama. Termasuklah hari perayaan Maulid Nabi. Di atas tujuan dan maksud untuk bagi ceramah, nak baca sejarah Nabi, cerita balik riwayat hidup Nabi. Ini bagi golongan yang kedua ini mengharuskan. Saya boleh sebutlah beberapa orang ulama yang kata tak boleh bid'ah ni. Golongan yang pertama tadi seperti Dr. Ali Aziz bin Bas dan seluruh ulama-ulama Saudi, Syekh Nasruddin Albani dan banyak lagi tokoh-tokoh yang berpegang kepada pandangan yang pertama tadi. Jadi tuan-tuan jangan terkejut kalau ada orang, beberapa orang penceramah ke ustaz kan, dia kata tak boleh bid'ah benda ni. Bukan rekaan daripada dia ada sandaran dia. Tak boleh kita bermusuh, kita marah, kita kata apa ustaz ni dikerah sangat ke. Sebab dia ada sandaran-sandarannya, dia berpegang kepada golongan pertama tadi. Ada golongan yang kedua tadi, yang saya sebut mengharuskan untuk menyebarkan maklumat agama, maklumat ilmu. Sebelum saya nak bahas benda ni dengan lebih lanjut, bagi pendirian saya macam mana? Saya banyak bab, banyak keadaan hukum fiqh ini ataupun perkara yang berkaitan dengan syarak, saya berpegang dengan secara mu'tadil. Kalau kita nak haramkan sekali secara jelas, secara terang, ini pendirian saya, dia mesti kena ada dalil-dalil yang soreh. Soreh ni dalil yang jelas di dalam Quran dan hadis, baru kita boleh kata haram. Yang ketiganya, bagi saya sendiri saya tak buat. Sebelum saya nak urai, nak bahaskan dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama, saya tak buat. Sebab apa? Sebab kita tengok Islam ini, contoh yang paling baik adalah contoh yang dilakukan oleh golongan yang terdahulu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah merupakan
sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata golongan umat yang paling baik adalah generasi awalun, iaitu para sahabat. Sahabat dapat. Dan dalam Quran juga Allah Ta'ala menyebut yang menjadi contoh kepada kita semua orang Islam di akhir zaman ini. Allah Ta'ala kata was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Golongan yang Allah Ta'ala paling redha adalah golongan salaf ataupun golongan salafus salih, khususnya para sahabat. 5 dapat. Jadi saya berpegang maknanya Islam ni yang paling baik macam tu. Tetapi kalau orang buat, saya tak larang, saya tidak mengatakan haram secara mutlak, kerana tidak ada dalil-dalil yang soreh, dalil-dalil yang jelas mengatakan benda tu haram. Cuma kita tak buat, kita akan nampak kalau kita buat ataupun kita membenarkan, dia membuka ruang-ruang yang banyak untuk perkara-perkara bid'ah masuk. Dan saya nak sebut di sini beberapa kajian ulama kata bahawa sejarah bermulanya Maulud Nabi ini iaitu bermula pada tahun 362 Hijrah yang dilakukan oleh kerajaan Fatimiyah di Mesir. 300 kemudian selepas hijrah, Nabi dah wafat, sahabat dah wafat, tabi'in pun dah wafat, baru mula wujudnya cerita Maulud Nabi. Dan telah dihapuskan oleh Afdal bin Amir Al-Juyushi. Bila dia nak memerintah di negara Mesir, dia hapuskan benda ni, dia tak buat. Dalam tahun 488 Hijrah. Walau bagaimanapun, dia kata selepas pemerintahan Afdal Al-Amir Al-Juyushi ini, Maulud ini dihidupkan semula di dalam pemerintahan Al-Amir bin Ahkamillah dalam tahun 495 Hijrah. Dia hidup semula. Tadi dia sebut tadi, kajian ulama berpendapat bahawa bermulanya tahun Maulud Nabi yang buat ini, orang sebut 362 Hijrah. Bagi saya kata tak. Yang saya nampaknya bahawa hujah, alasan, fakta yang dikemukakan di dalam beberapa kajian ulama ni tak apa tepat. Saya nampak orang yang mula-mula sambut Maulud Nabi ini adalah Abu Lahab. Bila Abu Lahab dia dengar kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia rasa seronok sehingga dia menyembelih 100 ekor unta. Adakah dia cinta dan sayang kepada Nabi, tuan-tuan? Apakah dasar, alasan, sebab Abu Jahal ini dia sambut Maulud Nabi? Dia memang sayang kepada Nabi di atas dasar anak saudara dia. Tetapi kalau kita baca di dalam sejarah, tuan-tuan boleh balik rujuk di dalam tafsir Al-Quran, sebab turunnya surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bila Rasulullah panggil adik-beradik dia, kaum kerabat dia berceramah, Rasulullah kata, macam mana kalau aku beritahu kepada kamu semua, di belakang sana ada satu pasukan berkuda nak serang kamu. Kamu percaya ke tak percaya? Abu Lahab kata, majarrabna alaika kadhiba. Kami tidak pernah melihat kamu menipu. Macam mana kami tak percaya kalau kamu bagi tahu kami sesuatu maklumat? Kami tak pernah tengok kamu menipu. Sehingga Rasulullah ini mendapat gelaran Al-Amin bukan daripada kalangan sahabat sahaja, orang Islam sahaja, bahkan daripada orang kafir pun memberi gelaran kepada Rasulullah sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur, paling betul, tak pernah menipu. Tiba-tiba Rasulullah kata, aku nak bagi tahu kepada kamu, siapa yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, di hadapan kamu ada azab yang sangat pedih, iaitu di dalam neraka. Orang yang kafir tidak beriman kepada Allah Ta'ala dihukum oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Abu Jahal jawab apa? Taballaka ya Muhammad alihadza jama'atana. Celaka kamu wahai Muhammad. Adakah kerana ini kamu panggil kami ramai-ramai nak dengar ceramah ni? Menunjukkan kepada kita bahawa Abu Jahal ini disayang kepada Rasul. Abu Lahab kata, celaka kamu wahai Muhammad, adakah kerana ini kamu himpunkan kami? Menunjukkan dia sayang kepada Nabi atas dasar anak saudara, bukan kerana Rasulullah sebagai utusan Allah. Jadi bagi setengah golongan yang kata, kalau Abu Lahab pun sambut, dia kafir, takkan kita orang Islam tak sambut? Itu hujah-hujah ni
Maknanya kalau kita tengok, sebenarnya dia sayang kepada Rasulullah atas dasar anak saudara, bukan atas dasar perutusan Rasulullah sebagai seorang Rasul. Jadi hadirin sekalian, di dalam dua pendapat ulama ini, kita ambil jalan tengah. Jalan tengah macam mana? Bagi kita orang hidup mengaji hadis ini, kita rasa tak perlu sambut. Dan kalau orang sambut, kita tidaklah menghukum sebagai haram. Sebagaimana dalil yang kita sebutkan tadi. Nak kata haram, dia mesti mempunyai dalil-dalil yang sharih, yang jelas daripada Quran dan hadis. Sebab apa golongan dulu dia tak sambut? Kerana kalau dia buat benda ini, membuka ruang-ruang bid'ah masuk. Okey, kita boleh setuju. Macam saya sebutkan tadi, saya tak larang orang. Saya tidak mengatakan benda ini haram. Memang orang buat. Tetapi cuba perhati tengok. Majlis-majlis maulud yang dilaksanakan di dalam negara kita khususnya dan amnya di luar-luar negara, dia akan masuk usul-usul yang salah di dalam agama. Sebagai satu contoh, bila orang sampai ceramah maulud ini, dia tak lari daripada hadis-hadis yang dhaif, dia tak lari daripada cerita-cerita yang palsu, dia tak lari daripada hadis-hadis yang maudhu'. Umpamanya, kita selalu sebut di dalam kuliah kita, bila Rasulullah ni penceramah-penceramah menyampaikan maklumat tentang maulud ini, punya sayang kepada umatnya. Sayang sungguh tuan-tuan Rasulullah ni kepada umat dia, kepada kita semua, sehingga dia nak mati pun dia sebut ummati. Ini satu maklumat dah salah. Memang kita kata nak sambut maulud sekadar nak cerita sejarah Nabi, tak ada masalah. Dimaksud maklumat-maklumat yang salah. Sebab Rasulullah bila dia nak wafat, nak meninggal dunia, dia sebut Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih, khususnya di dalam Bukhari tentang kewafatan Nabi. Ataupun ketika di dalam bab salah, ketika Rasulullah ni dia nak meninggal dunia, dia arahkan orang supaya memanggil Abu Bakar menjadi imam. Muru Abu Bakr bis salah. Suruh Abu Bakar menjadi imam untuk menunaikan sembahyang. Tak apa lama pada tu dia sakit-sakit, dia nak meninggal dunia, dia nak mati, dia sebut Allahumma rafiqul a'la. Dia tak sebut ummati. Dan cerita-cerita maklumat yang dihidangkan di dalam majlis ceramah maulud juga, tadi kita sebut salah satu daripadanya. Yang keduanya, Nabi ini lahir di dalam keadaan dia telah berkhitan. Lahir telah bersunat. Memang disampaikan oleh penceramah-penceramah kita. Nabi lahir ini, istana di Rom itu, api dia terpadam. Itu semua maklumat-maklumat yang salah. Jadi memang peringkat mulanya kita kata tidak ada masalah. Sekadar nak menceritakan sejarah Nabi. Sejarah Nabi yang perlu disebarkan kepada umat ini, adakah khusus tentang Nabi sebelum dia jadi Rasul, dia menyaga? Yang tu sahaja kan yang nak cerita di dalam ceramah. Nabi ni, kita kena ikut sunnah Nabi belah kambing. Sebab tu ada orang kita ni, dia belah kambing tu baguslah. Dia kata nak ikut sunnah Nabi. Dia kata aku ni menyaga jual produk-produk Islam ni kerana nak ikut sunnah Nabi. Okey, Rasulullah ni kahwin dengan seorang perempuan yang berumur 40 tahun. Kenapa dia tak ikut? Bila bak kahwin, dia cari anak dara muda-muda pula. Yang 40 dia tolak. Tadi yang belah kambing ikut sunnah Nabi. Yang menyaga dia ikut sunnah Nabi. Kita dah bahas sunnah mana yang kita nak ikut. Di dalam perbahasan usul fiqh, sunnah yang kita nak ikut ini dipanggil sunnatul tashri'iyah. Sunnah yang bab hukum hakam tu yang kita nak ikut tu. Bukan sunnah adat kepada Nabi yang disebut sebagai sunnatul jabaliyah. Itu adat Nabi. Mana-mana Nabi pun dia menjaga kambing. Dia menjaga kambing, dia berniaga, dia menternak binatang, lepas tu dia maknanya dia berniaga lah. Dia menjaga sehingga dia ambil barang-barang setiap Kharijah ni, dia pergi ke negeri Syam dan beberapa buah negara yang lain, menjadi seorang peniaga yang maju, yang hebat, mendapat keuntungan yang besar. Orang nak bagi ceramah yang tu. Sebenarnya yang tu tak penting bagi kita untuk didedahkan di dalam program-program maulud ini. Yang maklumat yang perlu ditekankan iaitu berhubung dengan masalah hukum hakam. Yang tu tak sebut pun tak apa, tak penting bagi kita. Walaupun setengah golongan marah bila kita kata macam tu. Memang tidak dinafikan sejarah Nabi ini bermula daripada lahir sampai wafat. Itu sejarah. Tetapi benda yang kita nak ikut setelah 40 tahun ke atas, ketika dia menerima wahyu. Kerana Nabi ini sallallahu alaihi wasallam dia beza dengan orang lain ketika umur 40 tahun. Ketika dapat wahyu. 40 tahun ke bawah sama macam orang lain. Ini orang salah tafsir pula sebut macam tu.
Dia kata ada dalam YouTube tu, dia kata Nabi ni lahir-lahir tak sama sekali-kali dengan orang biasa. Kita nak sebutkan kalau Nabi tak diturunkan wahyu oleh Allah Ta'ala, tak perlulah kita mengagungkan sangat Nabi sebagaimana dia telah diturunkan wahyu. Maksudnya sebelum 40 tahun pada tu, biasa dia sama macam sahabat-sahabat lain, macam orang manusia yang lain. Tak perlu dihormati. Setelah diturun wahyu lah yang menyebabkan dia jadi seorang persuruh, seorang wakil daripada Allah Ta'ala. Sebelum tu tak ada apa. Jadi kalau nak cerita bab sejarah Nabi, jangan duk cerita bab niaga saja. Nabi ni bola kambing saja. Yang tu pun nak cerita tak apalah, itu sejarah Nabi baik untuk didedahkan kepada khalayak ramai. Tetapi yang benda yang kita nak tekankan hadirin sekalian, umur 40 tahun sampai wafat, kerana apa? Masa tu dia telah jadi rasul. Bila dia jadi rasul, wakil daripada Allah Ta'ala, masa itulah hukum syariat itu berlaku. Hukum syariat yang kita duk buat ni, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, setelah Nabi SAW diangkat menjadi rasul. Dan kalau kita pegang pendapat yang kedua, dia ruang-ruang untuk perkara-perkara khurafat itu masuk di dalam majlis maulud. Sekarang ni orang tak lari lah. Bila sebut maulud pula, dia tambah pula dengan kumpulan-kumpulan nasyid. Kita boleh terima juga nasyid ni, kita tolak ansur sebab kita berpegang pada hukum yang secara mu'tadil. Tetapi nasyid-nasyid yang dilakukan itu kadang-kadang dia mendewakan Nabi secara berlebihan. Tuan-tuan boleh baca banyak buku tuan-tuan, di antaranya Syirik dan Bid'ah yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zahili. Saya banyak rojok kaji dulu sebelum saya menyampaikan maklumat ini, supaya saya jadi adil di dalam bagi pandangan. Cuma pandangan saya sendiri itu masalah lain. Itu pendirian saya. Kalau orang buat, saya bagi pandangan secara adil. Jadi kita nampak kalau kita buka ruang, kita tak salah, kita buat maulud, tapi jangan ruang-ruang bid'ah, ruang-ruang khurafat itu masuk di dalam majlis maulud ataupun maulid. Yang seterusnya kita tengok, ada juga program-program maulud ni dia jemput habib-habib daripada negara Arab ni untuk menyampaikan nasyid, ceramah dan sebagainya. Saya nak sebut tuan-tuan berhubung dengan masalah habib. Habib itu sendiri belum pasti, belum tentu dia merupakan keturunan Nabi. Kadang-kadang orang Arab saja. Bagi kita orang Melayu sebut orang Arab ni digelar pula habib, mesti keturunan Nabi. Yang pertamanya belum tentu habib ini merupakan keturunan Nabi. Yang kedua nak sebut, kalau betul dia pun keturunan Nabi, yang duk agung-agungkan sangat ini, duk dewa-dewakan habib itu, kalau betul dia keturunan Nabi, kena pasti maklumat yang dia sampaikan, kalau dia anak cucu Nabi, tak bercanggah dengan tok dia buat. Kita duk ambil hak anak cucu dia buat ni. Hak tok dia buat tu tak bercanggah. Maknanya apa yang dibuat oleh Nabi tak bercanggah. Yang tu kita boleh beramal. Ini yang tok dia buat, kita tak apa nak ambil berat. Dia duk ambil hak keturunan dia tu buat tu. Yang tu jadi masalah. Baru-baru ni tuan-tuan, saya nak sebut, saya dah ada malam Selasa, tiap malam Selasa saya ada muzakarah dengan sahabat-sahabat, Ustaz Sofi semua sekali. Ada Ustaz Muhammad bagi tahu, baru-baru ni ada seorang ulama daripada negeri Arab, iaitu daripada Palestin, Dr. Mahmud Siyam. Dia sampaikan ceramah di Masjid Ridwaniyah. Secara kebetulan Dr. Mahmud Siyam ini bekas imam besar Masjid Aqsa ini. Saya duduk di Peshawar dulu, dia selalu datang ke sekolah kami menyampaikan ceramah. Jadi seorang ulama yang sangat hebat, dikenali oleh di dalam dunia Arab. Dia cerita sebenarnya Pok Hanana ni asal daripada negeri Yaman. Orang Arab Yaman pun tak pakai dia. Orang Arab sendiri pun tak pakai dia ni. Orang negara-negara Arab tak pakai. Tiba-tiba Asia Tenggara ni sangat mendewa-dewakan mereka. Konon-kononnya mereka ini keturunan Nabi. Lepas tu pula bawa masuk pula di dalam ceramah-ceramah benda-benda yang bercanggah dengan syariat. Benda-benda fakta-fakta, maklumat-maklumat yang salah. Jadi saya, bagi pendirian saya sebut tadi, secara kesimpulan, ada dua pandangan. Bagi saya tak buat. Sebab tu orang jemput saya ceramah mana-mana makhluk saya tak pergi. Okey, dalam Islam ini, bila kita tutup satu bab, dia kena ada alternatif dia. Macam mana? Islam haramkan riba, dihalalkan perniagaan. Islam haramkan perzinaan, dihalalkan perkahwinan. Jadi macam mana kalau orang nak tanya Ustaz, macam mana Ustaz kalau kita tak buat? Macam mana kita nak sampaikan maklumat-maklumat berhubung dengan Nabi? Sejarah Nabi macam mana? Ini yang kita nak buat ni. Bukan sahaja di dalam majlis kita, program kita itu, kita cerita bab Nabi bola kambing sahaja. Nabi kahwin umur 40, kahwin dengan Khadijah umur 40 tahun, Nabi berniaga, tak. Dalam hadis kita ni semua kita cerita. Kita tutup satu bab,
Alternatifnya kita baca hadis-hadis Nabi tentang apa yang diamalkan oleh Nabi, apa yang disuruh oleh Nabi. Maknanya bagi kita orang taman piana ni saya nampak tak perlu sambut maulid Nabi sebab hari-hari kita duk baca hadis Nabi. Ada pun golongan-golongan tertentu itu dia duk baca setahun sekali sirah Nabi. Bagi dia terpulanglah kalau dia nak buat. Dan apabila dia nak buat pun, maknanya kena jaga, kena pastikan benda-benda perkara bid'ah, benda-benda yang tidak menyeleweng daripada maklumat agama yang sebenarnya, jangan disampaikan dalam cara. Okey, yang seterusnya, inilah yang terakhir sebelum tuan-tuan nak bukakan soalan. Kalau kita berbeza pendapat dengan orang, dalam dua pendapat tadi, tuan-tuan terpulang nak pegang yang mana. Cuma di dalam nak menyelesaikan masalah ini, jangan jadi berbalah. Jangan jadi kelahi di dalam masalah furuk kepada agama. Sebab di dalam membincangkan isu maulid ini, dia bukan merupakan usul agama. Dia merupakan furuk agama ataupun cabang kepada agama. Yang ini tidak boleh menjadikan asas daripada kalangan orang Islam untuk berbalah, berkelahi di antara satu sama lain. Saya Alhamdulillah, ini nak cerita pengalaman saya sikit. Sejak saya balik daripada Pakistan, 13 tahun saya duk mengajar bab sunnah ini, bab hadis Nabi. Saya tak kelahi dengan orang. Kadang-kadang orang tu, saya tak setuju dengan seseorang buat sesuatu masalah. Sebab kita ada dalil yang lebih kuat, kita rasa berdasarkan Quran hadis, kita diam dulu. Bila kita tengok dia rasa sejuk sikit, suasana tu reda, kita panggil dia, kita jelaskan benda ni sebenarnya tak elok dari sudut agama ni. Kita bagi penerangan. Sebab kita orang Islam ni disuruh menyampaikan maklumat. Disuruh kita berdakwah, bukan disuruh kita menghukum. Sebab masyarakat kita sekarang ni terlalu jahil. Kalau kita sebut benda tu bid'ah, dia kata ini buat Wahabi. Dia tak kaji dah. Cukup payah. Yang duk, sebenarnya saya dapat maklumat tuan-tuan. Pengajian kita di sini pun orang kata, ni buat Wahabi duk ngaji ni. Padahal kita bukan mengaji kitab Wahabi. Kita mengaji Bukhari, Muslim, kita hadis yang lain. Dan saya terdengar desah-desah menyebut sebab Ustaz Fatul Razli mari di kawasan Lubuk ni lah menyebabkan orang jadi berpecah belah. Sebenarnya tuan-tuan tak berpecah belah pun. Orang lain pun tak ada masalah dengan saya. Walaupun dia berpegang sesuatu fiqh yang berbeza dengan saya. Saya raikan. Itu pandangan dia. Kerana Islam itu adalah merupakan suatu agama yang sangat hebat. Agama yang sangat adil. Rasulullah SAW, tuan-tuan, orang kafir kutuk dia. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh orang kafir itu bukan betul. Dia Rasulullah dengar. Hormati pandangan dia. Dan kita tengok, kita duduk, kita pergi sesuatu tempat, tengok orang kafir sedang sembah berhala, sembah tokong. Kita tak perlu tegur dia masa tu. Kita raikan pemikiran dia. Adakah kita salah? Adakah kita reda dengan apa yang dia buat? Kita setuju dengan dia sembah berhala? Tidak. Sebab Islam mengiktiraf pegangan seseorang. Dia raikan, walaupun benda tu salah. Jadi bagi kita kena dakwah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Janganlah kamu cerca orang-orang yang sembah selain daripada Allah. Adakah kita iktiraf berhala tu yang dia sembah? Tidak sekali-kali. Cuma kita raikan itu pemikiran dia, itu pegangan dia, itu maknanya akidah dia. Kita tak iktiraf, tetapi kita raikan dia. Apatah lagi benda-benda yang kita kata furuk kepada agama. Jadi kita raih. Kalau kita pegang macam tu, kita jadi maknanya insya-Allah orang tak akan kelahi di dalam kita menyampaikan maklumat-maklumat agama. Itu yang seterusnya, yang terakhir. Bukan sahaja dulu saya banyak menyentuh berhubung dengan ustaz-ustaz penceramah-penceramah yang perlu adil di dalam menyampaikan maklumat, dan sebelum dia nak sampaikan maklumat itu dia perlu mempunyai kajian yang mendalam supaya benda itu tidak jadi tergantung. Benda itu tidak menjadi kekeliruan dengan orang. Yang itu selalu saya sebut. Yang keduanya tuan-tuan, orang-orang yang dengar juga, pendengar-pendengar ini disebut sebagai mustamir. Dengar Tok Hulu ngajar, Tok Hulu ceramah, boleh tak boleh. Pendengar-pendengar juga kena bijak menilai sesuatu maklumat yang sampai dengan ilmu. Sebab apa saya sebut macam tu? Kadang-kadang ada orang yang mengaji, dia tak selesa dengan sesuatu pandangan. Dia kata ustaz ni keras sangatlah. Tak betul lah ustaz ni macam tu. Kita kena raikan itu pandangan dia. Sebab tu nak terima itu, kita kena tapis dengan ilmu. Nak terima ataupun nak tolak sesuatu perkara, kita kena tapis dengan ilmu. Nak tolak pun dengan ilmu, nak terima pun dengan ilmu. Maknanya kalau yang kedua ni, kadang-kadang orang dengar ceramah tu dia banyak menghukum orang. Ustaz tu keras, tak boleh pakai dah. Sebab apa? Ustaz tu bagi pandangan tak secocok dengan pemikiran dia. Dia tak setuju, dia tolak tu. Tak boleh. Kena
dengar dulu. Dia sampai itu, maklumat itu ada dalil ataupun tidak. Betul tak di sudut syaraknya. Jangan kita tapis dengan akal, kita pakai logik. Kita tapis dengan ilmu. Dengan maklumat yang betul. Jadi kalau ada tasamuh daripada pihak penyampai pun macam tu, ada muqtadir, orang yang dengar pun dia nak menilai itu dengan penapisan yang betul, iaitu dalil-dalil daripada syarak. InsyaAllah tuan-tuan, kita duduk di dalam sebuah masyarakat, walaupun berbeza pandangan di dalam masalah-masalah furuk dan cabang agama ini, kita tidak akan jadi kelahi. Kita menghormati di antara satu sama lain. Itu mungkin pegangan dia, mungkin dia tak sampai lagi maklumat, mungkin dia tak kaji lagi. Kita kena banyak, kita kata, buat andaian-andaian yang baik. Di waktu yang sama, kita kena bagi penerangan berhubung dengan Islam yang sebenarnya macam mana. Sebagaimana di dalam mukadimah kita sebut tadi, tidak Islam yang diamalkan oleh generasi awal. Yang tu paling betul. Jadi kita dalam masalah ni, kita tak kata salah, tetapi bila buka ruang, itu risiko-risiko kesan-kesan yang terpaksa kita hadapi, kesan-kesan yang terpaksa kita tanggung. Maknanya kesan apa? Kesan yang berhubung dengan perkara-perkara bid'ah dan khurafat masuk di dalam majlis-majlis ataupun ceramah-ceramah maulud tadi. Itu kalau kita buka. Tapi kita nak kata haram, tak boleh secara mutlak kerana tidak ada dalil yang sahih. Jadi wallahu alam, sekiranya ada sebarang persoalan, kemusykilan untuk kita bahas masalah ini, dialu-alukan. Ya, sila. Assalamualaikum. Tajuk buku program tajuk ni saya ingat dia punya tajuk sangat wafat Rasulullah, dan dalam buku tersebut dijelaskan satu contoh saat Rasulullah wafat ni, yang mana masa Rasulullah wafat ni anak dia Fatimah berada dengan dia, dan dijelaskan di situ maknanya saat Rasulullah wafat ni ada 3 perkara yang disebutkan yang Rasulullah sebutkan. Antaranya dia kata ialah wafat daripada umat tu. Yang kedua ialah dia juga menuntut tentang solat. Solat, dan ketiga ialah wanita. Dia sebut satu dari 3 ni. Jadi saya tak tahulah, mana saya baca saja buku tu Ustaz. Bila Ustaz kata yang kata umat tu Rasulullah nak menjelaskan bahawa dia sangat mementingkan, dia sangat memikirkan tentang umat dia lah. Dan yang kedua tu ialah isu wanita, maknanya dia menerangkan tentang wanita ni, kita banyak cerita tentang Islam tentang wanita. Dan yang ketiga tadi ialah tentang solat, Rasul berikan perhatian. Itu yang pertama Ustaz. Sebab saya baca dalam buku, jadi bila Ustaz jelaskan tu, terima kasih lah. Yang kedua tentang Ustaz jelaskan tadi, ada bila kita pengajian ini ramai orang yang mendengar cerita tentang kita ada Ustaz salah tu, saya rasa tu kita harus berhadapan sebagai satu orang kata fitrah kita sebagai kita Allah Ustaz, dan kami sebenarnya kami sangat-sangat kami memberikan Ustaz sebab kami yakin dengan apa yang Ustaz sampaikan tentang Allah. Jadi yang saya jawab yang pertama, yang kedua bukan soalan. Maknanya jadi senang ya hadirin sekalian. Kita nak tahu tentang kewafatan Nabi. Yang ini tuan-tuan kena buat